أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang masih lagi terbuka. Sampailah pada pagi ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan usia yang dipanjangkan. Tapi masih lagi kita boleh beristiqamah, duduk dan beriktikaf dalam masjid yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan sambung balik kita punya perbincangan. Masih lagi kita gunakan kitab An-Nasahihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu nasihat agama dan wasiat iman. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita berhenti hari itu pada tajuk dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Kita berhenti sampai dekat tu, kita tak masuk lagi lah bab ni. Hari ni baru kita nak masuk bab tentang dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Bila kita baca kitab-kitab macam ni tuan-tuan, dia merupakan peringatan-peringatan besar untuk kita. Dan kita ambillah setiap tajuk, setiap isi ini sebagai pedoman untuk peribadi, bukan pedoman untuk tengok dan cerminan kepada orang lain. Bila kita baca macam ni tuan-tuan, tengok diri sendiri apa yang kita buat. Jangan tunding kepada orang lain yang mungkin orang lain pun buat, tapi kita buat kita tak nampak, orang lain buat kita nampak. Baik tuan-tuan, wa'lam, ketahuilah bahawasanya tidak wajib atas seseorang mendedahkan kecacatan yang terlindung supaya ia dapat mengingkarinya apabila ternyata. Malah melakukan yang demikian itu adalah dilarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12, iaitu yang bermaksud wala tajassasu, jangan pi mengintip, jangan pi duk mengintip, duk pi cari salah, jangan duk pi korek atau korek bahasa kita, jangan duk pi korek cerita orang yang orang tak nampak, kita pi korek dan dedahkan tentang keburukan dan kekejian orang. Jangan buka aib orang dengan cara Allah dah lindung aib dia, kita pi korek buka bagi semua orang tahu. Ini tuan-tuan amat besar kemurkaan Allah kepada golongan yang tajassasu ni. Golongan yang tajassus, golongan yang suka pi korek, suka pi mengintip, suka pi cari salah dan keaiban orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatatabba' aurata akhihi yatatabba'illahu auratah. Siapa-siapa yang mengintip rahsia saudara dia, dia mengintip akan rahsia saudaranya yang disimpan oleh saudara dia. Allah dah tutup aib dia, tapi kita pi korek, pi mengintip, maka nescaya Allah akan mengintip rahsianya pula. Allah akan buka pula rahsia-rahsia dia, sampai orang yang tak tahu pun orang akan tahu.
Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, antara doa yang mungkin kita ni tak berapa nak faham, kita tak berapa nak ingat, dan kadang-kadang tuan-tuan kita pun tak tahu. Kita duk baca selalu. Kita baca selalu tuan-tuan, satu hari 17 kali kita minta ke Allah Ta'ala. Tak masuk lagi dengan sunat. Kita minta 17 kali sehari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, tapi kita tak tahu yang tu kita minta. Kita tak tahu yang tu yang kita mohon kepada Allah, tapi Allah bagi kat kita tuan-tuan walaupun kita tak faham. Saya nak tanya tuan-tuan dalam masjid yang mulia ini, termasuk diri saya lah, kesingkapan yang Allah Ta'ala kalau buka, singkapkan keaiban kita yang kita buat di belakang orang lain, dosa yang kita buat tanpa orang tahu, terlindung dan terselindung di belakang manusia lain. Agak-agak kalau Allah dedahkan, tuan-tuan, boleh jalan tak tuan-tuan dekat jalan raya ni? Tuan-tuan boleh jalan tak nak depan manusia lain kalau Allah buka semua keaiban? Tuan-tuan, nescaya manusia takkan mampu jalan. Dia akan jalan macam orang pergi masuk, macam orang nak pergi bicara ketika di mahkamah, polis gari tangan dia ambil serkup kepala dia dengan paper. Dia ambil kain, dia ambil baju sweater dia letak atas kepala dia jalan tuan-tuan, sebab dia rasa seriau dan takut dan bimbang orang kenal muka dia. Dia akan jadi macam tu. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan, Nabi ajak kat kita di waktu ketika duduk antara dua sujud, Nabi suruh kita doa dengan satu doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tiap-tiap hari kita baca doa ni. Tapi berapa ramai orang yang ambil dan faham tentang doa ini? Kalau dia faham, dia doa tuan-tuan, nescaya dia akan nampak, dia akan tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguruskan dia dengan doa ini. Dia merangkumi semua permohonan dia. Nabi kata apa tuan-tuan? Kamu bacalah doa ini, Rabbighfirli, ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbighfirli, ampunkan dosa-dosaku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah, kasihanilah aku, kasihan ke aku ni ya Allah. Sebab tu baca doa itu biar baca dengan nada yang sangat-sangat merayu dan memohon. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosa aku. Warhamni, ya Allah, kasihan ke aku ya Allah, kasihanilah aku. Wajburni, ya Allah, tutuplah aib aku. Kita minta tutup aib. Wajburni warfa'ni, ya Allah, tinggikan darjat aku di sisimu ya Allah. Warzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku dengan rezekimu ya Allah. Warzuqni wahdini, dan ya Allah, tunjukkanlah petunjukmu kepada aku, berilah petunjuk kepada aku ya Allah. Wa'afini, dan berilah keafiatan, kesihatan kepada aku. Wa'fu anni, dan ampunkanlah dosa-dosa aku. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan rangkumkan semua dalam doa ini. Agak-agak apa lagi tuan-tuan nak minta melainkan apa yang kita minta dalam duduk antara dua sujud? Tidak? Tuan-tuan nak minta sihat, dalam tu ada. Tuan-tuan nak minta diampunkan dosa, dalam tu ada. Tuan-tuan minta Allah kesian dan belah dan berikan kasih sayang Allah kepada kita, dalam tu ada. Tuan-tuan minta tutup aib, dalam tu ada. Tuan-tuan minta mohon rezeki, dalam tu ada. Tuan-tuan minta mohon kesihatan, dalam tu ada. Tuan-tuan nak minta ditinggikan darjat, dalam tu ada. Sayangnya kalau kita tak baca doa ini ketika duduk antara dua sujud. Ustaz, boleh tak kami nak baca di luar antara dua sujud ketika mana kami duduk lepas habis semayang, kami nak baca doa itu, boleh tak? Silakan baca.
Sebab dia minta permohonan. Kita mohon kepada Allah. Permohonan itu tuan-tuan, mintalah selalu. Minta Allah Ta'ala bagi kat kita tuan-tuan. Kerana itu, sebab itu tuan-tuan, jika kita tak terdedah kepada keaiban, syukur tiap-tiap hari. Allah makbulkan permohonan kita tuan-tuan. Allah buka, Allah tak buka aib kita. Kadang-kadang manusia cari tajassasu ni yang disebut ni. Manusia pi intip, pi cari mana salah dia ni. Dia korek merata tuan-tuan, dia cari, dia jumpa, dia cuba dedahkan, tapi Allah tutup juga keaiban itu dengan apa cara sekalipun. Yang tu kita minta kepada Allah. Itu pasti orang yang berada di jalan kebenaran, dia akan selalu diuji dengan perkara-perkara macam ni. Fitnah akan diuji dengan orang cari salah. Itu ujian. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan letak saya kat depan ni, saya berdiri depan tuan-tuan, saya kata kat tuan-tuan, tolong cari apa keburukan saya daripada hujung kaki sampai hujung kepala. Tuan-tuan boleh cari ya? Tuan-tuan akan jumpa satu tuan-tuan akan jumpa. Sebab kita akan fikir tentang salah dia ni apa. Tapi kalau suruh cari kebaikan yang ada pada seseorang, kita akan kata apa? Tak tahu dia ni buat baik apa, tak tahu. Kita akan tak jumpa. Sebab itu tuan-tuan, selalu saya ingatkan diri saya dan semua orang, supaya jangan harapkan balasan daripada manusia. Jangan buat bila baik kat siapa pun, jangan harapkan balasan daripada manusia. Manusia tidak mampu menilai manusia. Tak mampu. Dia nilai dekat depan. Tuan-tuan harap balasan manusia, akan berlaku kekecewaan. Dia akan kecewa. Dia akan kata gini, dia akan kata kita buat baik pun tak guna, buat baik kat dia pun tak guna. Bukan dia tahu, bukan dia kenang. Dia akan keluar ayat tu. Berapa ramai buat keluar perkataan tu? Cuba balik berfikir tengok berapa banyak mana tuan-tuan buat keluar, berapa kilo punya perkataan tu dah buat keluar dah atas dunia ni. Buat baik macam mana pun tak guna. Dia ni bukan boleh kenang orang, dia ni bukan boleh kenang orang lah. Tak ada kenal orang, suruh buat baik dengan dia. Tuan-tuan, pasal apa kita harapkan dia tu mengenang kita punya kebaikan? Buat baik tuan-tuan, buat baik untuk kerana Allah. Sebab tu banyak benda di belakang perkataan, di belakang niat itu Allah letakkan apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana Allah. Pasal apa kerana Allah? Allah nak mengajak kita tentang ikhlas. Jangan harap orang nak bagi apa-apa. Jangan. Buat baik harapkan pingat. Jangan. Buat apa-apa nak kena tunjuk ke orang, bagi orang tahu supaya orang mau puji. Esok ni orang boleh kenang kita. Esok ni kita nak minta tolong apa-apa, senang ke orang. Jangan. Itu bukan urusan manusia. Tolong itu bukan sifat manusia sepenuhnya. Sebab Allah yang maha pemberi pertolongan. Jangan harap manusia tuan-tuan. Jangan. Tuan-tuan harap manusia kekecewaan akan berlaku. Berapa ramai orang kecewa kerana manusia tak boleh balas balik baik dia. Berapa ramai orang dalam masjid ni pun saya pasti tuan-tuan, saya sebut benda ni mesti tuan-tuan jangan kata apa, berapa ramai kami pun banyak kali kecewa ustaz. Ya, memang betul. Kita kecewa sebab manusia tak boleh kenang kita. Tapi kalau kita hanya semata-mata kerana Allah dan mengharapkan redha Allah, tuan-tuan selamat. Tuan-tuan akan selamat. Sebab Allah pasti redha dengan kebaikan yang berlandaskan keikhlasan. Sambung tuan-tuan. Apa yang diwajibkan hanya menyuruh berbuat baik dan mengingkari perkara-perkara maksiat ketika kamu melihat seseorang tidak patuh kepada perintah Allah. Yang jadi kewajipan kat kita apa dia? Bukan korek benda buruk dia. Kewajipan kita adalah pi suruh benda baik dan melarang kepada keburukan. Itu kerja kita. Bukan kerja kita pi korek rata-rata. Bukan kerja kita pi korek merata tuan-tuan. Tak.
Sampai pergi dengar kok jiran dengan rumah, apa dia ni duk sembang loh, dia pun ni nampak yang macam bagus lah. Sampai tahap lagu tu punya kepoci. Dalam rumah jiran kita, dengarlah sikit bunyi tertinggi suara sikit, tinggi suara sikit, dia pergi pasang. Kita duk flat tuan-tuan, duk flat ni biasalah. Dindingmu dindingku jua, shillingmu lantaiku, tu biasalah tuan-tuan duk flat. Kita tengok bising-bising masjid dan keluar rumah, pergi tengok sikit, dia duk cakap apa ni, duk bergaduh apa ni. Ish, bergaduh ni tuan-tuan, bergaduh. Kalau tuan-tuan dengar teruk-teruk, kita pergi bagi salam lah, bagi pereda. Tapi saja pergi dengar, esok nak bawa berita, nak jadi parabola sengit, tak parabola sengit. Parabola kan dia sampaikan semua signal kat semua orang, dia di parabola sengit nak kalah Astro. Tuan-tuan, pergi cerita merata kemarin tu ada rumah mereka bising gila-gila, lah tak ada tidur, nak bergaduh lah, laki bini ni tak ada pakai, dekat dalam Facebook ada ambil selfie lah, seronok. Dalam rumah tangga kami ya tahu, kami duduk sebelah rumah mereka, kami tahu lah. Korek cerita rata-rata. Ini jiran neraka kita panggil, jiran yang tak terpakai. Pergi dengar, pergi intip, kemudian bawa cerita. Ini cukup tak dipakai tuan-tuan. Esok ni jawab depan Allah. Kita duduk jiran sebelah-sebelah, kita lah orang yang patutnya jadi manusia yang telinga dipekakkan, mulut dibisukan. Pekakkan telinga, terus duduk cerita apa-apa. Kalau tengok benda teruk-teruk, kita lah happy yang pergi sabang-sabang mereka, cerita takat tu je. Terus dia pergi bawa-bawa, orang tanya kemarin mesti bising sebelah rumah hang. Tak rumah, tak ada apa, semalam depa saja ya, tak ada apa. Kita patut tutup. Ni orang tanya bising apa semalam rumah hang? Allah, hantar ke semalam jadi cerita Hindustan. Dia mula. Kangkong kan cerita kat kedai kuih. Tuan-tuan, ini sifat realiti manusia. Saya cerita ni tuan-tuan pasal benda tu berlaku dalam masyarakat. Berlaku dah, kita hadapi dah jiran-jiran macam ni, kita menghadap, dan kita pun macam tu juga. Kita kata jiran kita macam tu, kita pun sama juga. Sebab tu bila mai dengar, bila mai mengaji, kena membuat perubahan. Kewajipan kita bukan pi korek, pi cerita. Kewajipan kita adalah habaq benda baik, larang benda salah. Itu kewajipan kita. Baik tuan-tuan, tuan-tuan tengok lah lani mai tajassasu, yang jenis korek ni, tuan-tuan tengok macam ni cukup lah. Tuan-tuan tengok kalau video apa-apa lah orang ambil yang had, kan lani kan orang suka ambil video kalau aksiden ke, kalau apa bergaduh dalam kedai ke, orang suka ambil video. Ambil video tu orang tak pergi sabak tau, berapa ratus kamera pergi ambil video dah, ambil gambar ni. Dia tak pergi sabak, dia tak pergi selesai masalah tu, dia ambil video. Dia akan masukkan dalam, dia upload masuk dalam media sosial. Bila masuk tuan-tuan cuba tengok komen bawah. Saya tanya tuan-tuan, terang, tuan-tuan suka baca paper ke hari ni? Suka beli paper tak? Paper orang beli tak? Ada orang beli paper tak? Ada orang beli paper? Umur orang? Jadi orang lama-lama dia beli paper. Lani, orang-orang lani, bukan lani lah, orang tua-tua pun tak beli dah, tak beli paper. Pasal apa orang tak mau beli paper? Pasal paper tak ada komen. Lani memang manusia, dia tak baca berita, dia baca komen. Betul tak betul? Tuan-tuan buka apa-apa berita, katalah sinar harian ke, berita harian ke, buat keluar berita pelancong daripada Switzerland ke apa ke telah jatuh dari jambatan kan, contohlah. Kita tak baca berita, kita baca apa? Komen bawah tu. Sama tuan-tuan, tengok kalau video subscribe kita tengok komen bawah. Tengok baca komen. Bila baca komen tuan-tuan, kita tengok manusia ni macam mana. Ada benda yang kita tak nampak dalam tu, dia abang dalam ni, dia abang.
Oh, dia pakai kasut apa ke? Ingat orang susah, kasut dia pakai pun harga ribu-ribu tau. Dia pergi korek sampai ke kasut kawan tu. Nampak tak mata manusia? Kita tengoklah. Dia tu nampak macam orang susah mai pakai EX5. Baju dia pakai tu harga selai 350 tau. Dia pun korek sampai harga baju kawan tu. Ni yang kata tuan-tuan, tajassasu ni, dia pergi cari korek sampai jumpa. Orang pun komen bawah tu, tak payah duduk kesian lah lagu tu. Tahu tak, dia buka cerita. Ini tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Nabi yang Quran sebut beribu tahun lepas, benda tu rupanya adalah sifat manusia yang tidak akan luput ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Baik tuan-tuan, cumanya kita ni diberi peringatan untuk menghindarkan diri dari bersifat macam tu. Baik. Yang penting sekali, hendaklah kamu jangan terus mempercayai atau menerima sesuatu berita yang disampaikan kepada kamu, sama ada dari perbuatan manusia atau perkataannya yang tidak baik, melainkan kamu lihat sendiri dengan mata kepala ataupun ataupun orang yang memberitakan perkara itu adalah seorang mukmin yang soleh, dan kamu yakin kebenaran kata-katanya, melainkan orang mukmin bawa. Kerana sifat orang mukmin ini, satu, dia tak bohong, nombor dua, dia takkan bawa berita yang akan merosakkan perbicaraan dia takkan bawa rosak. Ini mukmin yang sejati. Kalau fasik, dia bawa berita pihak teruk, dia bawa berita yang betul, tapi dalam betul itu ada unsur-unsur untuk mengupat, unsur-unsur korek cerita tajassasu ni. Tuan-tuan, ini fasik. Kita pilihlah jalan mukmin, jangan pilih jalan fasik. Walaupun dalam fasik itu ada orang-orang yang beriman, ada orang beriman pun boleh jadi fasik. Tak payah elakkan jadi fasik, elak. Larat ke tuan-tuan nak menanggung dosa yang banyak diri sendiri, kemudian bersambung pula dengan dosa dengan orang lain. Larat kan nak menanggung. Tuan-tuan, dah tanggung dosa dengan orang lain, bila berlaku pergaduhan, berlaku perbalahan, nak settle benda tu tak boleh nak settle. Lah kali dia berkeluar perkataan apa? Dia kata, aku tak tahu, hang punya pasal apa-apa pun jumpa kat padang mahsyar. La ilaha illallah. Punya berani tuan-tuan. Jangan bawa urusan dunia sampai ke padang mahsyar, jangan. Tuan-tuan akan tengok geram kita itu akan berbaloi ke tidak geram tu dengan bawa sampai ke padang mahsyar. Jangan. Tuan-tuan, saya pernah seorang hamba Allah kata kat saya, Ustaz, kita jumpa kat padang mahsyar. Saya tak mau jumpa hang, tak mau. Saya tak mau jumpa. Pasal punca dia adalah apa tuan-tuan? Punca satu lah. Punca dia ialah sebab dia tak payah maintenance bangunan, dia tak payah maintenance tuan-tuan. Bezalah bila dia tak payah, kita pun urusan kita dengan legal punya urusan. Dia marah kat saya, dia kata kat saya, Ustaz, kita jumpa kat padang mahsyar. Saya kata, hang banyak maintenance habis ya. Apa masalah yang bawa saya sampai ke padang mahsyar? Ada tak? Kalau saya dizalimi oleh Ustaz, saya akan jumpa Ustaz di padang mahsyar. Saya kata, kalau hang saya zalim ke hang lagi zalim? Hang tak payah maintenance sampai 5-6 tahun tak payah maintenance. Orang lain tanggung, hang tak payah tu, orang lain tanggung susah hang. Ni siapa-siapa duduk flat ni. Tak payah maintenance, ingat tak berdosa. Kita biar orang lain suffer, orang lain susah kerana kita. Balik pergi bayar. Salah satu kewajipan tu. Dah memang duduk dan janji kena bayar Tak payah nak tarik kita masuk ke padang mahsyar. Saya kata jangan. Padang mahsyar bukan macam padang brom boleh makan bersemua. Jangan. Abang bayar maintenance, selesai masalah, tak payah bawa saya sampai ke padang mahsyar. Tak apa, ikut suka hati saya. Tak apa, suka hati tak apa. Tuan-tuan, no problem.
Moga Allah ampunkan dosa dan dosa kita semua tuan-tuan. Saya habaq tuan-tuan, benda besar tu pun nak bawa pergi sampai ke padang mahsyar. Dia ingat padang mahsyar tu tok dia punya. Tak payahlah. Sama kita lah tuan-tuan. Hal sikit je, selipar Jepun tertendang masuk rumah kawan. Yang tu punya pasal. Ang tak puas hati dengan kawan, jumpa padang mahsyar. Sikit-sikit padang mahsyar, sikit padang mahsyar. Tak usahlah padang mahsyar tempat kita nak berhitung banyak benda. Tak usah nak jumpa siapa lah, tak usah. Tak usah janji kita dunia ni aku nak jumpa hang kat padang mahsyar. Kalau tak usah lah. Kita padang mahsyar tuan-tuan, anak duduk sebelah kita pun kita tak kenal. Atas dunia anak ni dah pengarang hati, jantung, pisang, bapak lah apa semua. Padang mahsyar urusan sendiri-sendiri. Ariyatun kasiyatun, tak ada pakai kasut, tak ada pakai baju pun. Nak ingat apa nak cari orang kat padang mahsyar. Tak usahlah, marah-marah pun marahlah, tapi janganlah sampai bawa semua urusan pergi ke akhirat. Sebab tu saya bang tadi tuan-tuan, tak habis dosa yang kita tanggung, kita pergi tarik pula dosa dengan orang lain, pergi mengumpat orang, pergi cari salah orang, pergi sampai rata-rata pasal orang. Berhenti banglah, berhenti. Tuan-tuan, ni namanya musim PRN, pilihan raya negeri ni. Pakai nak kempen, dalam kempen tuan-tuan akan dengar hari-hari orang kata kat orang. Betul tak? Hari-hari hang kata kat aku, kata kat hang, kata kat aku. Kata tuan-tuan, saya kadang-kadang rimah. Tahu rimah? Rimah. Hari-hari dengar orang kata kat orang. Berhenti banglah, kita duk mengaji bab ni. BP kat depa nak kata apa BP lah. Kita sebagai seorang hamba Allah yang ada sifat mukmin, berhenti zat. Depa kata lawan kata, esok ni depa kawan balik, kita duk gaduh kat bawah, tak payah. Kalau minum dengan kawan jangan cakap pasal politik, cakap pasal benda lain. Tuan-tuan akan bermasam muka. Orang lain semua duduk di atas, depa jumpa, tuan-tuan tak heran ke? Tuan-tuan tengok ceramah, gang. Bila jumpa depan-depan ni, gelak tu. Aloh, macam tu punya cara. Yang bawah ni duk lawan maki dalam komen tuan-tuan. Alamak, tengok. Berhenti banglah. Tu salah jadi orang yang ditipu dan orang yang tertipu. Tu salah. Tuan-tuan jalan manusia, kita kawan dengan semua orang. You are my friend. kita kawan dengan semua orang. Tu salah tuan-tuan. Jangan duk bergaduh. Habis pilihan raya daripada dapat kuasa, habis depa kawan balik. Yang teruk kita kat bawah, sebab kita kuasa apa pun tak ada. Habis tu kita lah yang jadi bangsa. Tak payah. Duduk diam cukup. Kalau rasa nak masuk jadi calon, pergi jadi calon terus. Sambung tuan-tuan sikit lagi. Ataupun orang yang memberitakan itu. Okey baik. Tetapi kini terlalu banyak pula orang yang menjaga tepi kain orang lain. Suka dedahkan cacat orang, suka fudul, yakni mengambil tahu tentang hal ehwal orang, seraya memandang ringan saja terhadap perkara-perkara ini. Mereka tiada mengabaikan tegahan dalam masalah ini. Malah apabila menyampaikan sesuatu berita, mereka tiada bersifat amanah. Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemahuan mereka, sekalipun orang itu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak telunjuk dan kemahuan mereka, sekalipun ia seorang hamba yang soleh. Kita bias. Kalau kita suka kat orang tu buat salah apa kita kata betul. Tuan-tuan, kalau kita tak suka kat orang tu buat betul lagu mana pun, kita akan cari salah dia. Betul tak? Kita bias. Tak betul tuan-tuan, ini tak adil. Sebab itu tuan-tuan, keadilan Islam meliputi sampai orang bukan Islam. Meliputi semua orang walaupun dia bukan Islam. Kalau dia buat betul, kita kena kata betul. Kalau dia buat benda tu betul, jalan kebaikan, kita kena kata itu betul. Kita tak boleh kata hang kapiak, hang bukan, hang salah, hang tetap salah. Tak boleh. Dia buat baik, kita kata dia baik. Kalau seorang itu Islam, Muslim, dia buat salah, kita bolehkah membela dia kerana dia buat salah?
sebagai seorang Muslim, Islam tak ajak macam tu tuan-tuan. Itu keadilan Islam meletakkan mizan dia bukan pada sesiapa. Semua orang dapat keadilan Islam, semua. Kita jangan bagi orang salah anggap kepada orang Islam ni. Bias tuan-tuan. Jangan. Kalau orang bukan Islam menzalimi orang Islam, kita akan bantai habis-habisan. Tapi kalau orang tu orang yang bukan Islam, orang tu orang Islam, dia pinaya orang bukan Islam, kita kata betul. Itu kita salah. Kita tak boleh bela dia. Tak boleh bela dia. Tak boleh buat ni. Walaupun dia bukan Islam, dia tak boleh buat macam ni. Kita kena jadi berlaku adil dekat dia. Tak boleh tuan-tuan. Itu satu benda yang salah di sisi agama. Walaupun benda tu kadang-kadang kita tak suka pun tak boleh kata apa. Memang itu adalah keadilan Islam. Sebab tu tuan-tuan, dalam bidang qudah, dalam bidang penghakiman dalam Islam, kita tak boleh masuk campur. Kita tak boleh campur urusan itu. Sebab kita bukan dalam ahli dalam bidang itu. Baik tuan-tuan, mana-mana orang yang mengadili seseorang dengan keadilan bahawa orang itu ada talian dengan dia, ada hubungan dengan dia, maka diberikan keringanan. Kalau dia hakim, dia ringankan kerana dia ni ada sesuatu yang baik dengan dia, maka tuan-tuan, hakim itu sebelah kaki dengan sebelah, dua belah kaki dalam neraka orang. Pasal apa? Hang bias. Tapi kalau hang bela dia, walaupun hang kenal dia, hang bela dia kerana memang betul kebenaran atas dia, tak apa. Tapi kalau bela dia tuan-tuan, bukan kerana dia ni member, walaupun dia salah, kena bagi tegak juga, bagi betul juga dia. Tunggu tuan-tuan, agama bukan macam tu. Seterusnya, manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak tunjuk dan kemahuan mereka, sekalipun seorang hamba yang soleh. Nyatalah bahawa mereka itu suka memuji orang-orang yang tidak patut menerima pujian. Tiada lain melainkan kerana orang-orang itu bersetuju dengan sikap dan perjalanan mereka yang bengkok itu, serta bersedia berdiam diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kita diam. Orang salah pun kita diam. Kita duduk dalam satu kumpulan, tuan-tuan, kumpulan tu kalau buat salah pun kita akan bela dia. Kita tahu dia salah, tapi kita bela sampai bagi dia betul. Kita tahu orang ni buat salah, oleh kerana dia geng kita, kita kena bela, kita kena tutup dia, bagi dia betul juga. Tuan-tuan, kita tidak adil dan tidak jujur kepada Allah. Tak jujur. Orang yang betul-betul strong, dia memang betul-betul orang yang gentleman lah. Gentleman. Yang salah itu salah, yang betul itu betul. Dia gentleman, dia memperbetulkan balik, bukan dia pergi maki buat, dia memperbetulkan balik kesalahan itu. Tak apa. Sebab itu memang kerja kita, memperbetulkan tadi itu apa dia? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itulah duduk dia. Suruh pada kebaikan dan larang kepada keburukan. Itu kerja kita. Bukan kerja kita pergi sokong dan berikan pula perlindungan kepada dia. Itu satu benda yang salah. Betulkan dia, sebab dia salah. Tuan-tuan, ini yang kita kata, yang disebutkan dalam kitab ini, bahawa jika seseorang itu kita duduk dalam kumpulan itu, maka tuan-tuan, kita perlu membetulkan. Sampai kadang-kadang dia buat salah pun kita puji melambung-lambung, kata Syekh ni, puji melambung-lambung dengan pujian yang tak patut dia dapat. Tak patut, tapi kita puji juga. Kerana apa? Kerana nak menutup kesalahan-kesalahan itu, supaya nampak dia punya baik semua, tuan-tuan. Itu salah. Katalah tuan-tuan, orang tak tahu salah dia. Kita duduk dalam satu kumpulan, contoh macam inilah, kita semua ni adalah satu persatuan. Contoh, dengar tau, betul-betul ya, bagi faham betul-betul ni. Kita semua duduk dalam satu persatuan. Tiba-tiba ada seorang daripada ahli kita ni, dia ada buat salah. Dia ada buat salah kepada persatuan ni. Contoh, dia ada pergi ambil satu amountnya duit daripada orang bagi dekat dia, dia ambil duit tu.
Dia terpakai duit tu kepada perbelanjaan untuk anak dia yang nak jalani rawatan. Contoh, bila dia ambil duit tu tuan-tuan, yang tahu dalam ni adalah siapa? Ahli persatuan ni. Kita tahu kata dia buat lagu tu sebagai seseorang yang mengetahui akan kesilapan ahli kita. Tuan-tuan perlu buat apa? Apa tuan-tuan perlu buat? Nombor satu, ahli persatuan adalah pendinding untuk menutup dinding-dinding persatuan ini agar berita ni tak keluar daripada persatuan. Ni pertama tuan-tuan kena buat. Ni yang kita kata tutup aib ni. Dengar betul-betul ni. Nombor dua, tuan-tuan kena memperbetulkan dalaman. Betul kan? Betulkan dalaman ni. Dia punya pengurusi ke, dia punya presiden ke, dia punya apa, dia punya YDP ke, kena main dan settlekan benda ni. Macam mana cara nak settle? Kita bagi option dekat dia macam ni lah. Oleh kerana hang belanja tu untuk rawatan anak, tak apa, persatuan ada sikit punya sagu hati untuk orang yang anak dia sakit, kaya bagi kat hang 500, lagi lah yang hang ambil tu 2,500, lagi 2,000 hang bayar pelan-pelan setiap bulan 500, 4 kali bayar habis. Contoh kita buat satu perusahaan, dan berita ni tuan-tuan, as a ahli, kita setiap ahli ni jadi shield, tutup keliling ni, jangan bagi berita ni keluar, jangan. Yang jadi masalah hari ni tuan-tuan apa? Apa masalah kita? Masalah kita ialah yang buka berita, yang buka cerita buruk pasal kumpulan-kumpulan ini adalah siapa? Ahli-ahli ini yang ada di dinding. Dia jadi telefon karat. Dialah telefon karat. Aku tak tahulah zaman lah ni punya, dia buat ayat tu, dia duduk kat kedai kopi mana-mana, tak tahulah lah ni akhir zaman sungguh-sungguh lah. Pasal apa? Duit persatuan pun orang nak balas. Dia buat berita lagu tu. Tak siapa? Adalah, hang tengok sendiri lah siapa. Pakai duk teka pula sorang. Daripada bola berita nak jadi betul, terus jadi fitnah. Ini tuan-tuan masalah kita. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana kumpulan dalam Islam ini ada organisasi buat macam tu, tutup cerita, ahli kena jujur. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita ambil manfaat pada pagi ni agar kita jadi orang yang jujur kepada organisasi Islam. Kita jujur. Kesalahan kepada mana-mana individu kita perbetulkan, bukan suruh halau dia, bukan suruh marah dia, perbetulkan. Saya ulang balik, perbetulkan. Kalau dia tak mau betul juga, kena buat keluar dia. Konsep kepimpinan dalam Islam adalah konsep al-imamah. Konsep imamah. Apa tu imamah? Konsep imam. Ni kepimpinan Islam. Kalau dalam pentadbiran Islam, dalam pentadbiran Islam, tuan-tuan, tu imam tu. Tuan-tuan lantik dia jadi imam kat depan untuk apa? Untuk diikuti. Lantik jadi imam kat depan untuk diikuti. Imam dulu ke buat, kita akan buat dulu. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita takkan dahului imam. Tiba-tiba tu imam salah, tu imam baca surah salah, yang belakang buat apa? Subhanallah. Bukan baca subhanallah, kita memperbetulkan. Tu imam baca والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات sambung terus wal asri إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, sambung wal asri. Tuan-tuan kata apa? Sambung, tuan-tuan terus betulkan. Betulkan apa?
illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita betulkan Tok Imam kan? Tiba-tiba Tok Imam tak mau betul ke? Dia nak sambung ke? Terus. Kalau Tok Imam yang nak ikut pembetulan tadi, dia akan betulkan balik kan? Dia pun betulkan balik. Tu kita terus follow dia. Sebab apa? Dia dah betul. Ni kita betul pun dia tak mau kak. Dia duduk yang tu juga, duduk yang tu kak. Tuan-tuan, terus dia rasa confused kot, dia berhenti dekat tu, dia terus Allahu Akbar. Kita boleh follow dah. Kita boleh follow sebab dia memang tak ingat. Dia berhenti pada ayat yang betul. Berhenti, sambung. Okey lagi. Bila mai rukun, tuan-tuan, contohnya tuan-tuan, orang patut suruh dua kali kena sujud, dia sekali sujud terus dia bangkit. Kita pun subhanallah, dia pun buat tak tahu tuan-tuan, terus juga semayang. Kita nak mufarakah dah, betul-betul tak mau betul juga, baca Fatihah pun salah nak betul ya. Kita terus kata tuan-tuan, kita mufarakah, maknanya kita tak mau dia jadi ikutan kita dah. Sebab itu tuan-tuan, perbetulkan dalam konsep imam ni, perbetulkan, bukan suruh tendang naik keluar, perbetulkan. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah beri keberkatan kepada kita tuan-tuan. Nanti jumpa balik lagi sekali, kita akan sambung dengan wajib bijaksana dalam menyeru kepada kebenaran. Kena bijak. Bagaimana mengimplikasikan kebijaksanaan dalam menyeru kepada kebenaran? Macam mana? Dengan cara kasar ke? Dengan cara kita pergi pegang lihat orang suruh buat betul-betul ke? Macam mana? Islam mengajar dengan begitu hikmah. Bagaimana hikmah dia? Sambung bulan depan insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Moga-moga pertemuan kita ada barakah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya mohon beribu kemaafan. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.